Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 Julai bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. PAS pada dasarnya bersetuju untuk menggunakan logo baharu yang bakal diperkenalkan Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata perkembangan lanjut tentang logo baharu tersebut akan dibincangkan bersama sekutunya bersatu. Pengesahan itu diberikan selepas menyampaikan kuliah mingguan di Masjid Rusila pagi tadi. PN sebelum ini dilaporkan akan memperkenalkan logo baharu untuk digunakan pada PRU 15. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia susulan terdapat cadangan untuk mengubah suai logo sedia ada semasa mesyuarat majlis tertinggi gabungan itu. Menurutnya simbol sedia ada sudah baik tetapi pihaknya akan membuat penambahbaikan. Mengulas lanjut, Abdul Hadi bagaimanapun berkata PAS akan terus bersama dan memperkasakan muafakat nasional MN walaupun parti itu berhasrat menggunakan logo baharu PN. Sekretariat Gabungan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Melayu Islam mengingatkan penggubal, pengamal serta pihak berkuasa undang-undang agar tidak gentar mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang menghina agama Islam melalui perundangan syariah. Pengerusi Biro Politik Majlis Perundingan Melayu Syahbudin Embun berkata, sekiranya mereka gagal berbuat demikian, sudah tiba masanya kuasa itu dikembalikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Perlembagaan ada, tetapi nampaknya masih lagi ada makhluk-makhluk perosak. Bukan saja di kalangan orang-orang bukan Islam, malahan umat Muhammad, anak-anak orang Islam juga telah diperlakukan perbuatan-perbuatan songsang dengan menghina agama Islam, dan inilah yang berlaku di negara kita ini. Kita ada akta jenayah syariah wilayah persekutuan, tetapi nampaknya akta ada, legislation ada, undang-undang ada, tetapi semuanya tidak ada gigi. Dan ini mesti diambil iktibar. Pihak kami memberi amaran terakhir. Wahai penggubal undang-undang, wahai pengamal-pengamal undang-undang, wahai peguam negara, wahai PDRM, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik Melayu, mesti sedar bahawasanya ada kelemahan dari segi sistem undang-undang itu sendiri. Terdahulu beliau turut serta dalam demonstrasi aman Tanah Melayu Berdaulat. Anjuran Sekretariat Gabungan NGO Melayu Islam bagi membantah keras perbuatan mempersenda serta menghina Allah, Islam dan Melayu di luar Masjid Jamik Kampung Baru hari ini. Hadir sama Setiausaha Agong Waris Pekembar Malaysia Nasron Ismail, Pengerusi Majlis Jalinan Muhibah Malaysia MJMM Abdul Rani Kulub Abdullah dan Setiausaha Pekembar LGV Abdul Aziz. Sebelum ini, video berdurasi 54 saat menunjukkan seorang perempuan ketika persembahan di klub komedi di Taman Tun Dr. Ismail TTDI mendakwa dirinya beragama Islam. Selain itu, dia juga mendakwa menghafal 15 juzuk Al-Quran, malah melakukan tindakan mengejutkan dengan tiba-tiba menanggalkan baju kurung serta tudungnya hingga mendedahkan aurat. Baiklah, berita seterusnya. 4 remaja didakwa di Mahkamah Sesyen Ayakeruh Melaka atas pertuduhan merogol secara berkumpulan terhadap pelajar tingkatan 5 Ahad lalu. Bagaimanapun, Khairul Asnawi Rusri, 19 tahun, Muhammad Firdaus Nur Apandi, 18 dan 2 remaja masing-masing berusia 17 dan 16 tahun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Berdasarkan pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama merogol mangsa berusia 17 tahun di lapangan terbang Sungai Rambai Aerodom, Jasin, kira-kira 4 pagi 17 Julai lalu. Remaja berkenaan dituduh mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan maksimum 30 tahun jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Siti Bahiyah Amir Haidi tidak menawarkan jaminan
Namun Peguam Chua Yong Yi merayu semua tertuduh diberi jaminan. Peguam memohon jaminan rendah atas alasan Khairul Asnawi adalah pelajar kolej vokasional di Segamat Johor, manakala Muhammad Firdaus serta Juvana 17 tahun tidak bekerja dan penama 16 tahun adalah pelajar tingkatan 4. Sementara itu, Khairul Asnawi turut didakwa atas pertuduhan berasingan melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa sama di tempat, masa dan pada tarikh yang sama. Bagi kesalahan itu, dia dituduh mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan sebat. Mahkamah membenarkan penama berusia 16 tahun diikat jamin RM5,000, manakala Muhammad Firdaus dan remaja 17 tahun sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin masing-masing. Khairul Asnawi pula dikenakan ikat jamin RM14,000 bagi dua pertuduhan dan semua tertuduh turut dikenakan syarat tambahan tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan dalam apa jua cara. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh 16 Ogos depan untuk serahan dokumen. Kali terakhir telefon bimbit bekas pembaca berita dan pengacara TV3 Zalina Azman dikesan aktif adalah pada 20 November tahun lalu, 4 hari sebelum anak lelakinya cuba membuat panggilan kepadanya. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, menerusi semakan dan siasatan yang dibuat, pihak polis berpendapat berkemungkinan Zalina hilang lebih awal daripada tarikh yang dilaporkan. Menyentuh mengenai keadaan rumah Zalina yang didapati tidak tersusun, beliau memaklumkan ia disebabkan dalam proses pengubahsuaian untuk menjadi sebuah galeri. Sementara itu, dalam kenyataannya, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal berkata, polis kini sedang mengesan pekerja yang pernah melakukan kerja pengubahsuaian bagi membantu siasatan kes kehilangan bekas personaliti itu. Setakat ini, 6 individu telah dipanggil dan dirakam keterangan sejak laporan polis mengenai kehilangan itu dibuat. Zalina dipercayai masih berada di dalam negara susulan tiada pergerakan keluar membabitkan wanita berkenaan yang dikesan pihak berkuasa setakat ini. Pihak polis menerima laporan mengenai kehilangan itu daripada anak lelaki Zalina Syaharah, Mikael Norman, yang berusia 33 tahun pada 29 November tahun lepas. Mikael dilaporkan cuba menghubunginya sejak 24 November 2021 bagi memaklumkan datuk pengadu telah dimasukkan ke hospital, namun wanita itu tidak dapat dihubungi. Masih ada pemandu kenderaan berat yang terus memandu di lorong kanan walaupun laluan sepatutnya berada di sebelah kiri. Lebih jelek daripada itu, terdapat aktiviti berlumba sesama sendiri. Perbuatan itu antara bentuk kesalahan yang dikenal pasti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang dalam ops khas lorong kanan di Lebuh Raya Utara Selatan kedua-dua arah, bermula dari Plaza Tol Juru hingga Plaza Tol Sungai Dua. Ia bermula jam 10 malam hingga 4 pagi tadi yang turut mendapati bas kilang, van persiaran, lori perdagangan serta trailer kontena melakukan kesalahan sama. Pengarah JPJ Pulau Pinang, Adnan Mad Isa berkata berdasarkan pemantauan pihaknya mendapati kebanyakan pemandu kenderaan berat serta perdagangan memandu secara melulu di waktu malam sekaligus mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya lain. Kita mendapati bahawa terdapat beberapa buah bas permata awam ini seperti bas ekspres, bas persiaran yang berlumba-lumba menggunakan lorong kanan dengan tujuan untuk cepat sampai ke destinasi. Dan daripada hasil kita temu bual yang kita punya, kebanyakan pemandu adalah bertujuan untuk mengejar trip lah. Jadi ini menunjukkan bahawa sikap segelintir pemandu-pemandu bas ekspres ini tidak mementingkan keselamatan penumpang-penumpang yang dibawa semasa memandu. Mereka lebih mementingkan untuk mengejar trip dan juga keuntungan lah. Dan tidak ada langsung kesedaran daripada segelintir pemandu-pemandu bas permata awam ini tentang keselamatan ataupun kemalangan yang bakal berlaku sekiranya bas ini gagal dikawal lah. Tambah Adnan, sebanyak 35 saman dikeluarkan dalam operasi berkenaan membabitkan 18 terhadap pemandu bas manakala bakinya terhadap kenderaan barangan dan kontena.
Beliau juga berkata JPJ akan pergiatkan operasi sebegini bagi memastikan pemandu kenderaan berat serta perdagangan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ia juga bertujuan mendisiplinkan pemandu kenderaan perdagangan untuk mematuhi kaedah 4A Lalu Lintas Jalan 1959 dan undang-undang yang berkuat kuasa. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP Taman Ekorimba Berserah kini ditutup susulan kes jangkitan leptospirosis atau kencing tikus. Ia bermula semalam dan akan berkuat kuasa sehingga ke suatu tarikh yang akan diberitahu kelak. Bagi laporan lanjut, kita ikuti tinjauan yang dibuat Zazrina Zainuddin. Taman Ekorimba Berserah atau TER Berserah yang terletak di Hutan Simpan Berserah di sini ditutup sementara bermula semalam 21 Julai. Ekoran terdapat kes jangkitan leptospirosis atau kencing tikus. Notis penutupan telah dikeluarkan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP dan pintu masuk ke kawasan tumpuan pengunjung ini telah pun dipasang tali pita amaran berwarna kuning. Media semalam melaporkan penolong pengarah kanan Hutan Lipur JPNP Regina Maria Jong berkata pihaknya terpaksa mengambil tindakan menutup sementara TER Berserah bermula semalam sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan nanti. Katanya TER Berserah ini tidak mempunyai operator untuk melakukan aktiviti menyelenggara. Jadi faktor berkenaan menyebabkan tempat ini tidak terurus berbanding beberapa taman ekorimba yang terdapat di negeri Pahang. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.